Baiklah, saya sambung semula kerana ada masalah teknikal sebentar tadi. Baiklah, kita sambung. Okey. Dialektologi semula. Kita lihat di sini kelainan. Kelainan kepelbagaian fonologi dialek-dialek Melayu. Ada kelainan standard dialek Melayu yang mana menurut Asmah bahasa Melayu ini merupakan rumpun Austronesia. Kemudian menganggotai rumpun bukan Austronesia selama beberapa abad. Kemudian anda boleh baca 196. Di Malaysia ni ada dua kelainan yang diterima sebagai norma bagi penggunaan bahasa yang baik. Perbezaan utama, kedua-dua kelainan standard ni sangat sedikit. Sangat sedikit sifatnya. Hanya terbatas kepada sebutan bunyi sistem ejaan yang mewakili huruf A, R. Okey, di mana huruf A ada kawasan yang menyebut sebagai A menjadi bukan satu kawasan sebut A dan satu kawasan menyebut saya. Kalau utara saya nak pergi market. Saya nak pergi market. Contoh. Ataupun cek kan dia panggil. Yang pentingnya saya. Maksudnya saya tu disebut saya. Dia tak sebut saya. Kalau ni untuk kawasan seperti selatan macam Johor, Selangor. Saya nak pergi, katalah saya nak pergi rumah kawan saya. Kalau tahu saya nak pergi rumah kawan saya, kan itu beza dia untuk A. Kalau untuk R pula, R ada kawasan yang sebut R, rumah, rasa. Ejaan dia rumah. Samalah macam kita eja biasa kan. Ada satu kawasan pula dia sebut macam ni, dia punya simbol dia macam tu kan. Dia sebut rumah. Lepas tu rambutan, rasa, risau. Yang dah sebut sekarang ni lah yang baru tu, risau. Sebut risau kalau bahasa standardnya, tapi kalau bahasa yang tidak standard, bahasa dialek sebut risau. Tu orang utara tahu lah tu kan. Okey, itu tentang sedikit lah kelainan dari sudut ejaan sahajalah sebutan ejaan A dengan R. Okey, baiklah. Dinyatakan di sini ada yang anda boleh baca lah nanti kat situ. Tapi saya dah nyatakan contoh-contoh perkataan yang mudah dah lihat. Saya, lepas tu R, R dengan R. Okey. Okey, menurut Asmah kedua-dua bahasa standard ni, iaitu kelainan pepet dan kelainan A muncul dalam kelainan bahasa yang digunakan di sekolah dan ucapan rasmi. Biasanya juga kalau anda lihat kelainan pepet ni juga dikenapasi melalui penggunaan bahasa di saluran televisyen RTM. Kalau zaman 1984 dahulu, dah lama anda pun tak lahir lagi, saya pun masih sekolah rendah. Masa tu pemberita TV, berita utama kan, dia baca berita menggunakan bahasa yang baku, bahasa standard yang baku seperti orang utara saya. Pemberita menyatakan ataupun okey, contoh ayat dia macam ni. Menurut Asmah, kedua-dua bahasa standard ini, yakni kelainan pepet dan kelainan A muncul dalam kelainan bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah dan dalam ucapan-ucapan rasmi. Itu contoh itu dalam berita-berita utama pada tahun 1984 hingga 1990 lebih kurang mereka menggunakan bahasa yang baku. Tetapi berubah
sejak zaman 2000 ke atas, mereka baca secara biasa. Okay. Menurut Asma, kedua-dua bahasa standard ini yakni kelainan pepet dan kelainan A muncul dalam kelainan bahasa yang digunakan. Maksudnya bahasa yang mereka menggunakan bahasa yang normal digunakan oleh orang biasa kan. Maksudnya bahasa yang diterima oleh masyarakat lah ya, bahasa standard. Okey, seterusnya kawasan pepet juga terdiri daripada kawasan dialek Kelantan, Perak, Terengganu, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Okey. Ini lebih kepada huruf A akhir kata A, E, okey dan sebagainya ini anda boleh baca lah, ni ada sejarahnya. Kemudian perbandingan konsonan dalam dialek Melayu. Perbandingan konsonan secara amnya pembendaraan fonem segmental dalam bahasa standard yang terdiri daripada kelainan pepet adalah sama dengan pembendaraan yang ada pada kelainan A. Perbezaan antara kedua-dua kelainan itu hanya wujud dalam ketiadaan dan kehadiran fonem tertentu. A dan R. Ini yang dapat lihat perbandingan sistem konsonan dalam bahasa Melayu. Yang ni adalah plosif, afrikat, frikatif, getaran, nasa dan sebagainya. Bunyinya ada yang mengikut negeri, ada yang berbeza. Okay, tapi tak banyak beza sebenarnya. Cuma biasanya kalau anda lihat kalau konsonan tak banyak beza. Dia yang beza vokal saja. Manakala dalam konsonan ni dalam dialek Melayu tidak ada huruf Z kerana Z ni diambil dari fonem pinjaman contohnya dari bahasa Arab. Okey. Yang ni agak teknikal sedikit dari segi penyebaran dalam kata. Konsonan tertentu tidak berlaku dalam lingkungan sebelum kesenyapan dan konsonan ini ialah konsonan palato, alveolar, f, ny, c dan j. Bunyi macam palato palato alveolar ni bahasa Inggeris yang digunakan secara saintifik untuk menyatakan tentang fonem. Okey, bang dipanggil bang, ada bang, dulu disebut bang Kemudian bahasa pinjaman. Okey, contoh di sini dialek bukan standard, much, image ini adalah bahasa pinjaman adab, abad, sebutan bad, dan sebagainya. Okey, tengok lagi dekat sini. Maliuk Sarawak ni BS bahasa standard Maliuk, relatif Maliuk, Nanok, Juk dan sebagainya. Batuk, ejaan dia B-A-T-U-K tapi disebut B-A-T-O-K. Transkripsi fonetik di atas memperlihatkan bahawa fonem K pada akhir kata Melayu Sarawak diwujudkan sebagai bunyi yang tidak diletupkan, maknanya tidak disebutlah hanya diganti dengan hentian glotis. Ni hentian glotis Okey. Ciri-ciri penyebaran fonem yang tersebut di atas juga telah mempengaruhi rumus. Rumus am untuk semua dialek. Okey. Seterusnya penyebaran huruf S dan L, S dan L. Sungguh pun setiap dialek mempunyai fonem dan L, tetapi penyebaran tiap-tiap satu fonem tersebut berbeza satu sama lain. Dalam bahasa standard, dialek Johor dan dialek Sarawak didapati S dan L berada pada lingkungan awal kata antara vokal dan akhir kata. Ini contoh
dalam ni bahasa standard habis. Fikir ni bahasa Perak habis. Ni perbezaannya Anda boleh baca di situ. Okay, sorry batuk saya dibuatnya. Habis. Kemudian atas, ateh, atah, atai, ateh dan sebagainya. Okay. Boleh tengok di situ. Ini lebih teknikal diphthong vokal berlaku saja jika vokal tersebut merupakan vokal liur. X dalam rumus di atas dapat berdiri untuk mana-mana sahaja unsur dalam kata. Penyebutan huruf L dalam lingkungan akhir kata juga berbeza dari tempat ke tempat pada peringkat bukan standard. Dialek yang menyebut S pada akhir kata sebagai frikatif alveolar ialah dialek yang juga mempertahankan penyebutan L pada akhir kata. Macam mana nak tunjuk tu perkataan dia? Contohnya, perkataan-perkataan ni lah Macam tadi atas, ada kawasan dialek yang ada menyebut perkataan S di belakangnya berakhir dengan huruf S. Okey, sebentar Atas. Ada kawasan daerah yang sebut S. Ada atah, ateh. Tadi ada yang sebut ateh kan. Kemudian L pula Sambil, sambil, sambel. Ambil, ambil, ambil. Kecil, kacil, kecil. 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 Ada juga yang sebut kecil kan. Itu contoh-contohnya. Okey, kita pergi pula kepada anda boleh tengok pukul jadi pukul, bakul jadi bakul, sambal jadi sambil, sambil, ambil. Okey, seterusnya bahasa standard sangat dekat dengan dialek Johor dan Sarawak bagi mempertahankan L dalam lingkungan akhir kata. Akhir kata tu dia kata maksudnya hujung perkataan lah. Contoh tadi bakul, bakul, sebut bakul, ada sebut bakul, ada sebut bakui dan sebagainya Kemudian diafon pada bahasa standard dicirikan sebagai pada peringkat bukan standard dialek Melayu tidak dicirikan oleh kehadiran getaran alveolar R. Fonem ini hanya hadir dalam bahasa standard. Okey, hanya bahasa standard saja Rumah, macam saya bagi contoh tadi lah. Ada yang sebut rumah, ada yang sebut umah dan sebagainya. Dia mengikut ni lah kalau bahasa standardnya disebut macam R tu nyata sebutannya. Okey, rumah, 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 ramai, ramai ramai, ramai, baru, 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 curi, 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 curi dan sebagainya Okey, selesai sudah untuk anda boleh baca nanti dialek Perak dan sebagainya. Ini banyak penerangan tentang contoh-contoh. Kemudian penyebaran bunyi sengau pula. Nya, ni, nya, lihat pula contoh abang, aban, abe, abang, kacang, kacang, kace, ayam, ayan, aye. Ini contoh-contohnya. Itu saja tentang dialek. Kita pergi